Bila waktu azan tu, dengan azan tu saya rasa sangat mengganggu, disturbing. Sampai saya pergi sekolah, saya tanya dengan ustaz saya, "Ustaz, tak best lah orang yang azan." Saya rasa dia macam terlalu annoying. Saya rasa macam suara anjing menyala-ala. Allah. And then tiba-tiba lah macam satu malam tu, saya dengar, malam tapi saya dengar azan. Dan bukan waktu solat lah. Dan azan tu sangat best, sangat sedap. Dan dia macam sangat, orang kata sayuk-sayuk dekat telinga saya je yang boleh dengar. Yang Masya Allahnya Datuk adalah saya consistently dapat dengar azan itu di telinga saya setiap kali saya dekat bilik tu selama hampir setahun. Hai, Assalamualaikum Datuk. Selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, Farah memang berasal daripada KL lah? Tak, saya sebenarnya orang Terengganu. Orang kampung Datuk, orang kampung. Cumanya datang KL ni berhijrah lah lepas saya dah start buat bisnes. So saya sekarang tinggal kat KL. Oh, masa usia berapa datang kat KL? Masa usia saya 19. Okey, yang saya dapat information daripada staff saya yang Farah ni dulu budak lita, tak pakai tudung. Sekarang dah bernikah pula kan? Ya. Dah jadi ninja pula sekarang kan? Best cerita kau ni kan? Apa, gadis lita kena pakai skirt pendek lah. Ya, betul. Cuba cerita sikit. Farah nak cerita lah, sebenarnya Farah datang pada background bukan background beragama Datuk. Saya rasa saya come from family yang memang family yang biasa kat Malaysia ni, usually macam kita sebenarnya kan. Maksudnya juga saya tak datang pada family yang senang. Masa saya muda-muda dulu Datuk, kita memang tak ada sangat exposure kepada benda-benda agama. Biasalah kan, kita memang daripada kecil pun memang ada in terms of pakaian, in terms of kita punya style, kita punya color rambut, semua tu, benda tu comes from naturally. Kita tak boleh judgemental tau dengan orang yang free hair ke, orang-orang yang mungkin ada social punya problem. Sebab kadang-kadang benda tu comes daripada family, daripada environment dia, daripada circle dia kan. Macam Farah lah. Macam Farah dulu, saya punya rumah dekat Terengganu tu Datuk. So rumah saya tu ada banyak masjid dan surau-surau yang berdekatan tau. So by the time azan masuk waktu, kan dia akan bergema-gema lah sebab dekat, so ada banyak, so dia macam back to back. Saya adalah orang muda yang suka social, suka sebab saya daripada kecil saya expose to movie barat. Pembacaan saya pun saya suka kepada English punya pembacaan. So saya dibentuk dengan mindset kebaratan. Sebab benda tu lah, biasalah kita budak-budak muda kita akan rasa macam, oh itulah yang cool, inilah yang cool kan, ni macam kolot je kan, tak best. So cerita dia bila saya pada satu masa dulu, saya sangat tak suka gila dengan ustaz-ustaz. Saya sangat tak suka gila dengan orang-orang agama ni sebab saya rasa dia orang a bit harsh and very judgemental tau. Sedangkan kadang tu orang tu baik je, tapi sebab kita punya layanan certain orang menyebabkan kita jadi lebih tak suka kepada agama. So sentiasa setiap hari tu saya suka lepak tidur je kat bilik. So bila waktu azan tu, dengar azan tu, saya rasa sangat mengganggu, disturbing. Sampai saya pergi sekolah, saya tanya dengan ustaz saya, "Ustaz, tak best lah orang yang azan tu, saya rasa dia macam terlalu annoying. Saya rasa macam suara anjing menyala." Saya cakap dengan ustaz sebab saya sangat tak suka, saya terlalu benci. Masa saya sekolah menengah pun saya banyak buat freelance modeling Datuk. Lepas tu pula actually saya banyak ikut family lah, sebab family adalah orang sport. So kita banyak pergi ke tempat-tempat racing, kita banyak pergi ke tempat-tempat track semua kan. So kat situ lah saya expose untuk jadi side model ke apa semua tu. Kat situlah bermulanya. Sebenarnya saya punya dressing ke apa tu, dia lebih kepada fashion je. Dia lebih kepada ni nampak macam best je kan. Macam tu lah. Dia lebih kepada macam pandangan orang lah. Sebenarnya awak yang lebih tahu. Awak lebih tahu apa yang awak buat kan. Yelah, kadang pakaian tu membuatkan orang judge kita kan. Betul. Tak salah dia orang juga sebenarnya. Tak salah, dia kita yang pakai macam tu. Jadi dia orang berfikiran macam tu lah kan. Macam mana awak boleh bertukar jadi ninja pula sekarang? Kan Datuk ingat kan, tadi saya maksudnya daripada saya membesar, daripada form 1 sampailah form 4 apa semua macam tu, saya duduk kat bilik tu. So saya terpaksa hari-hari dengar lah azan oleh Pak Imam yang sangat annoying tu bagi saya at that time. And then tiba-tiba lah macam satu malam tu, saya dengar malam tapi saya dengar azan. Okey, dan bukan waktu solat lah.
Dan azan tu sangat best, sangat sedap dan dia macam sangat orang kata sayup-sayup dekat telinga saya je yang boleh dengar. Yang Masya Allahnya Datuk adalah saya consistently dapat dengar azan itu di telinga saya setiap kali saya dekat bilik tu selama hampir setahun. Non-stop. Serius. Itu yang menyebabkan saya sangat drastik berubah tu. Dia apa efek dia adalah mula-mula saya ingat apa benda ni, dia macam tengyang macam tu kan. Lepas tu saya macam lama-lama saya jadi takut Datuk. Saya takut sebab saya solat entah ke mana kan. Lepas tu baju pula tak tahu macam baju apa semua. Banyak benda yang kita tak jaga. So itu apa yang berlaku kat saya honestly lah, which is malam ni baru saya review dengan orang kenapa daripada boleh gadis lita kepada bernikah, saya tak keluar rumah sampai 3 bulan. Sebab bila saya buka almari saya lah kan, sebab faham lah kan, kita dah tak ada baju langsung selama kita hidup berbelas tahun, kita tak ada langsung baju yang menutup aurat. So bila saya buka almari saya nak carilah tudung, saya nak carilah baju lengan panjang, saya nak carilah apa-apa saja dapat menutup aurat kita lah kan. Tapi tak ada. Saya rasa sangat tak terkata lah sebenarnya. Sebab even tudung pun saya tak ada kan waktu tu. Waktu tu pun my family semua pun adalah orang-orang yang free hair, orang-orang yang tak bertudung. So saya tak dapat nak cari pakaian dan saya juga tak dapat nak cari tudung yang saya nak pakai, itulah. So cerita dia, saya try untuk korek pula almari mak saya. Jumpalah baju-baju kurung yang zaman dulu waktu dia muda-muda semua kan, kita pakailah. Lepas tu saya pergi rumah nenek saya jumpalah tudung zaman-zaman dulu kita pakailah waktu tu. Story short, saya jumpalah tudung pakaian apa semua tu. Semua orang pun start macam terkejut, kenapa dia ni, sebab semua orang tahu saya macam mana, saya dengan rambutnya berkarat semua kan. Apa hal si Farah ni kan, tiba-tiba kan. Saya sebenarnya dah lupa cara nak solat, saya dah lupa cara nak ambil wuduk lah pada waktu tu. So saya mana ada internet macam sekarang. So saya ada jumpalah, saya pergi korek dekat tempat CD zaman dulu tu. Tua betul aku ni. Pergi cari CD, adalah cara wuduk, cara solat semua. Saya akan pukul 3 pagi macam tu, saya agak-agak semua orang tidur, saya akan turun bawah. Saya akan pasang CD tu, saya akan dengar lah. Oh macam ni dia punya step sebenarnya, macam ni punya step. So saya learn balik. Padahal saya dah tua dah sebenarnya kan. Tapi saya baru nak learn balik, macam merangkak lah kita punya buku belajar solat tu. Saya akan saya akan letak dekat atas sejadah untuk saya ikut follow dia punya step, seolah-olah macam mu'alaf lah rasa. Sebab saya betul-betul completely lupa. Dan saya juga sebenarnya ada satu Quran yang dekat bilik saya tu, dia jadi hiasan lah. Quran hiasan memang ada dekat bilik saya tu. Dan lepas saya dah start experience benda ni, barulah saya ada orang kata terbuka hati untuk pergi tengok Quran tu. Bila saya pegang, memang dah berhabuk dah tu. Memang dah berhabuk. Sebabnya nak cakapnya dah lama sangat saya memang tak pernah pandang pun benda tu. So zaman dulu tu saya ingat lagi, saya waktu tu, saya kan dah form 4 macam tu, form 4, form 5. Saya akan follow adik saya yang kecil-kecil tu pergi mengaji. Bila kita pergi mengaji, kita mengaji dengan budak-budak kan. Ada budak-budak lain apa semua. Dan saya sangat terkilan lah bila budak-budak ni of course lah akan mengata kita kan. Apa benda akak ni dah tua apa semua baru nak belajar mengaji apa semua kan. Saya masih ingat benda tu clearly sampai sekarang lah. Saya pun start belajar mengaji balik umur 45. Alhamdulillah kan. ya. Dulu saya tak boleh mengaji. Sama tadi kan. Umur 45 baru saya belajar mengaji balik. Alhamdulillah sekarang boleh lah. Sekarang saya dah hafiz lah. Wah, Masya Allah. Dahsyat ni. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah. Lepas tu saya slowly pakai stocking, hand sock. Lepas tu saya ada detik lah niat untuk pakai niqab kan. So tiba saya pula kena label ajaran sesat macam tu lah. So it was hard. It was really really hard lah. Sebab orang tak tahu kenapa reason kita betul-betul switch tu kan. So orang azan tu masih dengar lagi tak masa tu? Masa azan tu masih dekat rumah tu saja. Tapi rumah tu saya dah pindah lah sekarang. Rumah tu dan di bilik saya sahaja dan saya sahaja yang dengar. So cerita dia adalah daripada saya kecil, saya punya target adalah saya nak ubah financial family saya. So saya sangat fokus kepada education. So alhamdulillah daripada saya UPSR, PMR, SPM semua saya dapat straight A Datuk. Straight A? Straight A, saya straight A. Sama macam aku.
Kan sama, betul lah. So saya dapat straight A sebab saya punya target dah nak jadi doktor. So kalau kita nak jadi doktor, kita nak dapat full scholarship, kita punya result kena sangat-sangat cemerlang kan. So itulah apa yang saya buat. Daripada saya kecil saya dah clear gila saya punya mindset bahawa saya kena jadi doktor juga tak. So alhamdulillah everything went accordingly apa yang saya plan. Tak adilnya Allah bagi saya pergi, saya sebenarnya dapat scholarship, saya pergi ke Moscow, Russia. Bila saya dah berubah, saya dah berhijrah Datuk. Kan kalau saya nak pergi duduk dekat Moscow tu, Moscow is a free country tau. So saya sebenarnya bila saya pergi kat sana, saya sangat stres, saya sangat terseksa sebab saya macam aku nak jadi baik, kenapa aku tercampak pula kat tempat macam ni kan. Saya punya hostel tu memang campur lah lelaki perempuan sebelah-sebelah, duduk dengan semua country ada apa semua kan. So pakai itu tak boleh, pakai tudung pun orang macam dah Islamofobia waktu tu. Saya pernah kena tarik tudung, saya pernah kena spray dengan apa tu, pepper. Yes, pembedah mata semua tu sebab Islamofobia. So saya macam kenapa aku tercampak kat sini padahal aku nak buat macam ni kan. So kita jadi lagi struggle, kena pakai seluar balik padahal saya dah tak nak pakai seluar. Long story short adalah saya drop out dekat Moscow sebab saya tak nak duduk dalam situation macam tu. Walaupun saya akhirnya waktu tu saya end up dengan hutang scholarship dengan government sebanyak RM70,000. Kalau saya continue untuk duduk kat sana, saya tahu saya akan end up jadi apa. Sebab itulah life yang saya cita. Maknanya Allah duga awak ni kan. Allah test awak ni kan. Yelah, kalau nak cakap siapa yang azan kat telinga awak, bagi saya nak cakap senang, malaikat je lah azan kat telinga kau tu. Kan? Siapa lagi nak azan? Takkan aku datang malam buta itulah setiap hari kau telinga kan. Takkan pakcik kat surat kat masjid tu datang kat rumah kau dalam kau cakap suara dia tak sedap. Yang ni sedap lah kan. Sedap lah. Sedap, jadi kau sampai terpersona. Lepas tu bila Allah nak uji kau, Allah hantar kau nak buat medik, kau pergi ke Moscow, tempat yang macam tu, sama ada kau boleh sacrifice tak untuk tinggalkan benda tu untuk kau teruskan dengan hidayah yang aku bagi pada kau ni. Ataupun kau nak stay. Jadi impian kau nak jadi doktor. Dan dah betul lah, dah dapat scholarship semua. Lepas tu end up dia kau nak buat keputusan dan kau akhirnya berhutang. So after that what happened? After that saya masih ingat waktu saya dekat Moscow tu, tak cerita lah kan pasal party apa semua tu. Memang kita nampak anak-anak muda memang sangat rosak lah dekat sana. So saya tahu kalau saya stay kat sana macam dia orang pun terpaksa juga. Most of them dia orang terpaksa juga sebab yelah, siapa yang nak berhenti, siapa yang nak bayar hutang kan. So saya je the only one yang berani untuk ambil keputusan tu sebab saya lantak lah apa jadi. Ini bukan apa yang saya nak lah waktu tu. So saya dapat scholarship. Jadi waktu tu saya baru dapat payment untuk rumah, payment untuk diorang kan bagi kan by semester. So saya masih lagi ada berbaki, tak silap saya ada 8,000 macam tu, duit yang baru masuk ke akaun saya at that time. So saya tak cerita dengan family, tak cerita dengan mak ayah. Saya pergi je dekat universiti, saya cakap saya nak berhenti, saya nak balik, saya nak drop out. So diorang keluarkan surat, saya book tiket. Lepas tu saya balik ke Malaysia. Night flight lah, saya balik seorang-seorang. Waktu tu tiket dalam 3,000 lebih, tak ingat saya one way lah macam tu. So bila saya balik ke Malaysia, tapi before saya balik ke Malaysia tu saya dah arrange sebenarnya. Saya ada call satu agent ni untuk medik juga, buat medik, tapi agent berbayar lah maksudnya. So saya nak pergi ke Mesir waktu tu. Bila saya dah pergi ke Mesir tu, saya dah tak ada duit, saya dah tak ada scholarship kan. Before this kita ada scholarship, so hutang lagi. Lepas tu pula family pun business not doing well. Waktu tu diorang ada terpaksa bergadai, ada terpaksa macam-macam lah, jual itu jual ini. So saya yang terpaksa start business waktu tu secara terpaksa disebabkan untuk survive. So kat situlah sebenarnya bermulanya episod saya berbisnes. Mesir ni ada budak-budak student selalu ulang alik daripada Malaysia ke Mesir kan. So apa yang saya buat waktu tu, saya borong barang kosmetik banyak-banyak, saya jual lah dekat budak-budak dekat Mesir ni. Dan sebenarnya dekat Cairo ni, Indonesian, Malaysian sangat ramai, Singaporean sangat ramai. So dia seolah-olah kampung kita lah Datuk. So waktu tu walaupun saya student, saya punya income lebih kurang 4 ke 5 ribu sebulan. Saya jual produk orang. Saya pernah jual karipap, orang lain yang buat, tapi saya bawa karipap tu, saya pergi universiti, saya jual ke orang. Saya markup lah 50 sen satu, tapi laku sebab makanan Malaysia orang nak, orang malas nak buat kan. So saya tak faham, rupanya itu adalah konsep trading. Rupanya saya tak produce, orang lain yang buat, tapi saya jual. So, sampailah saya dah dapat kumpul modal Datuk, saya
keluarkan produk saya sendiri. Waktu tu saya jual skincare, nama dia Furaiha. Bila saya keluarkan produk Furaiha tu dalam masa 6 bulan Datuk, saya dapat touch saya punya first million. Waktu tu saya umur 21-22 tahun. Yang mana saya decide untuk saya akan stop lah buat medik ni. Sebab saya terpaksa balik Malaysia untuk handlekan bisnes saya yang tengah grow. Tapi saya tak aware yang saya masuk dunia bisnes ni adalah dunia yang sangat kejam lah bagi saya. It is a hard. Asal lah macam nak kejam lah, bukan kejam lah. Kejam dia sebabnya kita sebenarnya berlawan dengan orang-orang yang tidak berhati perut sebenarnya. Dalam dunia bisnes ni, orang nak naik atas, dia boleh guna cara baik, dia boleh guna cara tak baik juga. Okey, cara tak baik tu kalau yang secara yang kita boleh nampak adalah mungkinlah kecam, viral, apa-apalah fake testimony or whatsoever nak jatuhkan bisnes orang, komplot sana sini apa semua. Dan cara yang tak nampak pun adalah dengan cara-cara halus. Kan, macam sihir, buat orang macam-macam. Tiba-tiba, orang kata lepas beberapa bulan saya start buat produk tu, muka saya dia jadi macam hitam yang gelap tau. Even kalau kita pakai bedak, pakai foundation, duduk dekat ring light ni pun tak akan nampak cerah. Dia serius. Seolah-olah ada something yang menghalang muka kita tau. Sebab lepas tu muka saya pun, saya punya tangan lebih cerah daripada muka saya at that time lah. Saya tak pasti kenapa, tapi orang keep on tegur saya. Bila saya pergi mana-mana, orang yang kenal saya, kenapa founder produk tu makin lama makin buruk, makin lama makin gelap semua. Orang start untuk ada curiosity tu. Saya tak sedar apa lagi benda tu. Kan, lepas tu pula saya punya muka start naik benda-benda pelik-pelik. Dalam satu malam boleh naik tiba-tiba satu muka penuh. Lama-lama tu saya start sakit. Saya masih tak tahu yang saya sebenarnya kena sihir. Bila saya makan penuh dengan rambut, bila saya makan ada jarum. Lepas tu saya bila batuk muntah keluar kaca, keluar darah. Lepas tu saya nak makan tak boleh, dia kena sekat kita punya selera makan sampai saya lost dekat 10 ke 15 kilo macam tu. Saya jadi sangat macam tak terurus, macam mayat hidup lah. Dia tiba-tiba duduk Datuk, tiba-tiba kaki saya macam ada orang angkat dan patahkan. Bila sampai bunyi, lepas tu tiba-tiba dia orang berumah lah dekat saya punya lutut apa semua. So since that, bila siang je saya akan macam lumpuh. Saya tak boleh gerakkan kaki saya. Dia kontrol lah. Dia kontrol. Lepas tu pula saya akan tertidur daripada pagi sampai petang. Saya hanya akan bangun malam. So kiranya saya punya urusan pending for months. Berbulan-bulan urusan saya pending sebab setiap kali saya bangun mesti lepas pukul 5, mesti lepas office hour. Semua office dah tutup, semua orang dah balik kerja. So saya tak boleh nak buat urusan saya. Kadang urusan dengan bank, urusan dengan siapa, saya akan ditidurkan, saya akan tertidur. Dan saya boleh tahu tak adalah, so saya satu hari tu saya ada post saya punya jari macam ni. Saya ada nak pakai cincin kat kedai. So saya tunjuklah, walaupun kita kurus kering macam ni kan, tapi cantik juga cincin, something like that lah. So tiba-tiba adalah ustaz ni PM saya. Dia PM saya, dia kata kena pergi check sebab dia nampak saya tak sihat. Dia cakap macam tu je. Ustaz perawat yang kebetulan tengok gambar tu, so dia nampak something. So kat situlah saya tahu yang sebenarnya saya disihir. Bermulalah journey kita pergi satu Malaysia sampai ke Indonesia, pergi berubat habis berpuluh-puluh ribu, bertahun-tahun tak sihat-sihat juga. Orang yang buat saya ni bergantian. Sangat ramai Datuk. So kiranya saya sampai tahap saya sangat fed up, which is saya terpaksa hadap ustaz berubat bergantian hampir setiap hari. Bila ustaz datang buang, masuk yang lain yang baru. Datang buang, masuk yang baru. So saya kena jumpa dengan ustaz-ustaz ni. Awak ada terfikir tak apa sebabnya orang buat awak, sihir awak? Sangat terfikir Datuk, sebab lama, proses dia tu sangat lama. Sampai saya sebenarnya honestly saya dah banyak kali lah nak bunuh diri apa semua tu. Sebab saya dah tak tahan. Sebab macam mungkin sebab kita banyak sangat buat dosa, banyak sangat tak baik kan zaman-zaman dulu. Adalah terfikir benda tu, tapi itu yang menyebabkan saya rasa macam lah, fine lah kalau macam ni kan. Saya rasa macam nak give up lah, nak jadi baik pun tak boleh. Lepas tu kita dah nak ubah pun still juga dapat ujian teruk-teruk macam ni. Banyak sebenarnya yang saya tahu tu adalah ada kawan-kawan saya, kawan baik saya ada sihir saya. Lepas tu kenapa dia orang sihir adalah sebab dia orang nampak kita lebih. Dia orang tahu kita punya financial, dia orang dengki dan dia orang nampak bahawa kita ni ada apa yang dia orang sepatutnya ada benda tu. Tak ada dengar sampai muka awak semua sampai keluar ulat, betul lah? Oh, itu adik saya sebenarnya. Sebab saya kan pakai niqab. So cerita dia, bila saya pakai niqab, orang tak nampak muka saya. So saya guna adik saya untuk jadi saya punya face of product kita lah.
dia jadi model, dia iklankan apa semua. So orang akan seram muka dia kena apa, sihir angin semua tu menyebabkan muka dia sebelum ni flawless, tiba-tiba dia keluar macam jerawat yang macam berulat-berulat macam tu lah. Benda yang orang kata sangat teruk. Apa amalan salah satu amalan yang awak gunakan yang mungkin awak boleh share malam ni? Yang boleh saya share adalah sebenarnya inilah saya dapat daripada syekh saya. Dia amalan Hizib Bahar. Nama dia Hizib Bahar. Dia kumpulan doa-doa apa semua tu. Saya sebenarnya ada buat PDF ni free. So bolehlah join ke saya punya Telegram Sharifah Furaiha. Boleh download je PDF ni. Dia sangat-sangat powerful untuk melindungi daripada hasad, melindungi daripada ain, melindungi daripada sihir sebenarnya. So ini yang saya amalkan sampailah orang kata berkesan lah benda tu sembuh. So dia sangat-sangat strong, amalan yang sangat strong. Sekarang ni Farah berniaga apa sekarang, Farah? Okey, sekarang ni Farah berniaga inai modern asli, yang mana dihasilkan daripada inai daun asli tapi kita modernkan, which is dia macam nail polish Datuk. Cuba Datuk nampak dia macam nail polish. So dia ada orang rumah saya ada pakai, saya tengok dia duduk macam nail polish kan. Oh ya ke? Nanti saya hantarkan, minta alamat Datuk nak hantarkan dekat Wan. So dia halal. Lepas tu kita berdaftar dengan 3 buah negara punya Kementerian Kesihatan. Lepas tu lab tested semualah. So dia macam inilah produk saya. So dia inai modern yang mana kat senang. Kalau kita nak amalkan sunnah tu sangat senang lah. So sekarang ni kita dah ada alhamdulillah total team kita. Sebenarnya produk ni baru macam setahun lebih. So bersama dengan saya sekarang ada lebih daripada 1,000 orang. Ada saya dan alhamdulillah kita punya produk ni dah pun masuk ke Singapura, ke Brunei, ke Australia. So kita dah ada reseller kat sana yang mana kita dah pun lahirkan seorang jutawan Inai Republic. So brand saya adalah Inai Republic. Jual inai je, ada 4 color, boleh pilih. Lepas tu mostly saya punya team adalah student, adalah housewife. So diorang punya income roughly dalam sebulan ada yang RM20,000, ada RM50,000, ada RM80,000, ada RM90,000. Ada banyak lah. So kami ada sediakan, Farah ada buka ejen percuma tanpa modal. So kita uruskan semua benda. You hanya dapat komisen sehingga RM10 satu produk. So kalau sehari dapat jual 10, sebulan dah dapat RM3,000 bersih. Tak payah buat apa, semua kat sistem. Kita yang postkan, tak ada risiko rugi. Majlis berinai awak bila? Oh, majlis berinai saya bila? Bila saya kahwin tahun 2017. Dan ceritanya Datuk sebenarnya kan tadi saya cakap daripada saya muda saya sangat benci dengan ustaz kan. Saya sangat benci dengan ustaz. Sangat tak suka dengan orang-orang agama ni. So sekarang ni saya kahwin dengan ustaz. Suami saya adalah ustaz. So itulah termakanlah balik cerita dia. Sebenarnya akhir cerita tadi akhirnya dia berbalik kepada kita punya target dan kita punya kekuatan diri kita. Betul. Dan Farah ada target dan ada kekuatan tu untuk mengejar target tu dan kuat untuk membuat pilihan. Walaupun berada dalam situasi yang kalau boleh dikatakan kalau orang lelaki pun nak berfikir secara waras pun untuk meninggalkan, macam awak belajar di Moskow dengan beasiswa pun akan fikir 1000 kali. Betul. Mungkin tak dilakukan, tapi awak sebagai wanita awak berjaya untuk meletak itu medik ataupun menjadi doktor bukan rezeki awak, tetapi rezeki awak di tempat yang lain. Dan awak menjadi seorang wanita yang berjaya dalam perniagaan. Okey, Farah, terima kasih. Saya rasa panjang kita bercerita. Dan saya rasa cerita anda memang memberikan inspirasi kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ni. Dari anda membenci golongan azan yang anda mengatakan itu adalah macam anjing menyalak. Dan akhirnya terngiang di telinga anda dengar setiap hari di telinga anda bunyi azan ataupun seruan azan, dan akhirnya perkara itu menukar kehidupan anda daripada seorang yang suka berfashion dan dipandang remeh jugalah oleh orang-orang kerana mengingatkan bahawa fashion anda membawa kehidupan sosial anda, tetapi itu hanyalah fashion anda. Dan akhirnya anda membuktikan kepada semua yang satu ketika dulu memandang remeh, memandang hina mungkin, hari ini anda telah mengubah kehidupan anda daripada sukar keluarga itu, berjaya anda bentuk dengan ekonomi yang baik, InsyaAllah.
So semoga terus sukses kepada anda ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Ya. Saya pun nak ucapkan jugalah malam ni terima kasih kepada Datuk sebab sudi jemput Farah sharing hari ni, dan juga Farah kalau boleh nak sampaikan sedikit pesanan lah kepada yang menonton hari ni. So kita sebenarnya ada 3 benda yang Farah nak pesan. Satu, kebergantungan kita kepada Allah tu kena sangat tinggi sebenarnya, sebab apa saja yang kita ada hari ini, gaji ke, duit ke, family ke apa, itu adalah pinjaman. So kalau kita bergantung dengan Allah, kalau kita punya gaji kena tarik, kita punya duit habis apa semua. Sebab saya sendiri pun pernah rugi, pernah jatuh kan apa semua kan. So kalau kita tak ada kebergantungan dengan Allah, kita bergantung dengan makhluk je, kita akan lost lah. Itu yang jadi. So hari ni kan kita tengok sangat ramai orang yang bunuh diri apa semua. Not to judge them, tapi life is hard kan, life is hard. So yang kedua adalah kita tak boleh judgemental dengan orang. Salah satunya sebab saya dulu pun orang sangat judgemental dengan saya. Orang kata budak ni mustahil lah, kita pandang rendah lah apa semua dengan dia. So sebenarnya setiap orang tu ada peluang. Kita tak tahu dia punya pengakhiran macam mana, baik ke buruk ke, kita tak tahu dia berjaya ke tak berjaya ke apa. So jangan sesekali pandang rendah dengan orang lain, walaupun fizikal dia macam mana, walaupun dia punya academically macam mana, walaupun dia punya career macam mana ke apa. Kita kena bagi peluang dekat orang sebab kita tak tahu, mungkin last dia yang menolong kita kan. And then satu lagi adalah kita punya matlamat tu kena sangat besar, kena sangat clear. So bila kita, apa yang kita nak, impian kita tu sangat besar, struggles tu akan jadi kecil. Sebab dalam hidup ni pasti akan ada struggles, pasti akan ada ujian. So kepada you all, Farah dia nak bagi inai percuma sebenarnya. Ada nak bagi inai percuma, tapi you all kena, nanti Farah akan announce dan pilih dekat dalam channel Farah, Sharifah Furaiha, boleh ke Telegram Farah. So siapa yang nak dapatkan inai percuma nanti Farah akan pilih. So bolehlah follow Sharifah Furaiha. Saya doakan Datuk diberikan, Datuk dan family diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki dan selamat daripada segalanya. Sebab sebenarnya ayah saya hari tu baru kena COVID. So sebenarnya kita kat Malaysia ni kena banyak doa lah sebab banyak sangat keadaan sekarang ni yang mungkin menyebabkan kita pun boleh kena juga kan. So sangat bahaya sebenarnya. Okay, nanti bagi tahu dekat ayah cari saya punya produk Adra by Rosham. Kalau anda kena COVID ni ataupun penyakit-penyakit ni apa semua, dia durian Belanda, produk Adra by Rosham ni, dia durian Belanda yang saya tanam, yang saya buat produk suplemen ni, dia bagus untuk menaikkan imuniti dalaman kita, sel-sel kita. Sebab yang paling penting ialah kita punya immune system. Betul. Kan, immune system kita kena kuat. Jadi maknanya macam tu, kita selalu kadang-kadang kita fikir kereta kita servis, tapi diri kita servis tak? Dia tahu baja tak? Pokok tahu baja kan? Tapi badan kita tahu baja tak? Baja yang paling baik sekali untuk badan ialah antioksida. Mana nak dapat antioksida yang paling tinggi? Daripada durian Belanda. Boleh Google apa kehebatan durian Belanda. Saya rasa ayah awak pun tahu. So itu saja. Terima kasih Farah. Kirim salam semua family ya. Kirim salam, semoga anda terus sukses dengan bisnes anda. Ya, insya-Allah semoga interview pada malam ni menjadi inspirasi untuk semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.